Hey, Alhamdulillah kita dah bersiaran untuk program Jom Masak Kak Zaidah hari ini dengan episod 217. Apa khabar Kak Zaidah? Alhamdulillah, baik. Okey. Apa khabar viewers semua? Assalamualaikum pada semua yang menonton dan salam sejahtera pada yang non-Muslim lah ya. Okey, ramai juga sekarang kita punya penonton dari bukan orang Melayu ya. Chinese, so Indians ya, ramai ya yang saya dapat feedback. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Okey, ada problem dengan sound? Banyak dah ni heart like macam okey jadi Kak Zaidah? Ya, minta heart dan minta heart lah. Minta like, minta share, minta love ya. Banyak. Okey, so kita tunggu lagi sekejap untuk viewers kita yang lain standby ya. Alright, ramainya dah ramai Kak Zaidah ni. Apa kata kita mulakan? So jom masak Kak Zaidah. Okey, jom. Alright, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk buat kuih ya, kuih minum petang. Famous jugalah kuih ni ya. Kak Zaidah nak tunjuk cara buat kasui pandan ataupun kuih kusoi pandan. Ni senang aja, bahan pun tak banyak, buat pun sekejap je. Okey, kuih kusoi pandan ataupun kuih kasui pandan. Okey, bahan-bahan untuk kuih kusoi ataupun kuih kasui, ada setengah-setengah panggil kusoi, ada setengah-setengah panggil kasui ya. So kuihnya sama sebenarnya. So jadi namanya antara kusoi, ada orang sebut kasui, ada orang sebut kusoi. Kalau saya dari kecil-kecil kita panggil kusoi. Ya, tapi ada setengah-setengah negeri, setengah-setengah tempat dia panggil kasui. So tapi kuihnya sama, kasui kusoi kuihnya yang sama. Cuma hari ni kita nak buat pandan ya. Selalunya kasui ni warnanya coklat. Ya, dia rasa gula merah. Hari ni kita buat perasa pandan. Okey, so bahan-bahan untuk kasui pandan kita: 5 ounce tepung gandum, 2 ounce tepung sagu ataupun tepung ubi kayu. Ni rupa tepung ubi kayu. Ramai yang bertanya apa tepung ubi kayu. Sebab kita dekat sini susah nak cari tepung sagu ya. So kita gantikan tepung sagu dengan tepung ubi. So Kak Zaidah pakai tepung ubi yang sebenarnya hari ni ya. So 2 ounce tepung ubi, berapa tadi? 6 ounce gula pasir. Ya, 6 ounce gula pasir ataupun gula pasir halus pun boleh ya. Okey, kita guna juga untuk ni santan pekat, 5 ounce santan pekat, 25 ounce air perahan dari daun pandan. Perempuan perlu ambil lebih kurang dalam 10 helai daun pandan. Kemudian timbang air sebanyak 25 ounce dan kisar. Kemudian perah ataupun tapis. Ni rupanya ya. 25 ounce air pandan. Sedikit pewarna hijau. 1 sudu teh air kapur. Dan kita guna juga dekat sini ialah kelapa putih. Nanti kita akan gaul dengan sedikit garam. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk kasui pandan kita. 5 ounce tepung gandum, 2 ounce tepung ubi kayu, 6 ounce gula pasir, 5 ounce santan pekat. Kak Zaidah guna santan fresh ya. 5 ounce santan pekat, 25 ounce air pandan, 10 helai daun pandan, perempuan kisar bersama dengan 25 ounce air. Ya, so dia jadi macam ni lah. Okey. Kemudian sedikit pewarna hijau, 1 sudu teh kapur. Air kapur. Bukan kapur ya. Kalau kapur tak boleh makan pula nanti. Air kapur. Ambil airnya ya. 1 sudu teh. Kemudian kita guna juga dekat sini kelapa parut putih dan kita akan gaul nanti bersama dengan setengah sudu teh garam. Okey, cara-cara dia. Kita perlu masak dulu sebab Kak Zaidah guna santan fresh. So kita masak dulu santannya. Santannya tadi 5 ounce ya. 5 ounce santan pekat. Bersama dengan 25 ounce air perahan pandan. Masak dengan gula 6 ounce. Okey. Kita perlu masak santan air ni, bancuhan santan ni hingga dia mendidih.
Alright. Sementara tu Kak Zada dah naikkan air kukusan ya. Kita dah kena boilkan ataupun didihkan air kukusan kita. Okey, ni kita masak sekejap. Alright. Sementara Kak Zaida masak tu dah ada soalan. Yes, soalannya apa tu? Dia adalah frequently asked questions disebabkan Kak Zaida menggunakan sukatan ounce. Okey. Ada juga yang bertanya mintakan gram dan juga cawan. Jadi macam mana tu Kak Zaida boleh berikan pecahan? Ni Kak Zaida pun dah memang sedia sebab Kak Zaida tahu akan ada soalan yang ini akan keluar. Alright. Dia macam ni je lah ya. You tak payah risau-risau nak convertkan ounce to gram. Ounce tu cawan, tak payah ya. Sebab resipi saya bila saya cakap in ounce, try to get sukatan ounce. You just beli ini, timbangan macam ni. Ini kita panggil timbangan digital. Murah je kalau you beli dekat Shopee ke apa, RM10 je ni. Paling-paling pun dia punya harga is about RM30 ke RM30. Murah je. Sambil-sambil tu Kak Zada kena kacau ni ya, takut dia membuakkan ya. Okey. You nampak nanti dekat sini dia ada mode. MODE, mode. Mode ni sebelah dia ialah ni on off, sebelah dia mode MODE dan sebelah dia ialah tare, TARE. Puan kalau nak guna ounce, puan tekan pada mode dia, on dulu, lepas tu tekan pada mode. Sekarang ni atasnya gram, bawahnya ounce. Nampak tu kan? Dia ada dua je, grams dan ounce. So mode ni tekan mode, dia akan beralih ke mana tadi? Tak nampaklah pula. Nanti dia akan pergi ke mana yang kita nak? Gram ke? Ounce ke? Dah hangit dah baru. Ya. Okay, Kak Zada kacau sekejap. Santan tak boleh biar. Dia kena kacau. Nanti dia naik kepala ya. Okay. So you kena tengok mode dia. Mode dia ada gram dengan ounce. Tekan aja lah butang tu. Kat mana perempuan nak guna? Kalau nak guna ounce, tekan kat ounce. Kalau nak guna gram, tekan kat gram. Senang. Sebab saya tak nak tukar ounce ke gram sebab dia ada perpuluhan berapa tau puan. Nanti kalau 10 gram bersamaan dengan berapa, dia ada perpuluhan 3 ke 38. Bila dia dah jadi banyak, perpuluhannya tu dah jadi banyak nanti. Ya, saya takut nanti tak dapat exact sukatan. Okay. So perempuan just buy digital timbang macam ni. So bila-bila ada resipi in grams, you just tukar to gram. Bila-bila resipi in ounce, you just tukar to ounce, ya. Okey. Tentang cawan tu ada masalah sikit lah, ya. Cawan tu lagi lama daripada ounce. Sukatan cawan tu adalah resipi lebih lama dari ounce. Orang dulu pakai cawan. Okey. So kita tunggu dia mendidih. Tujuan Kak Zada buat, tujuan saya didihkan santan dengan air bersama gula ialah supaya kuih kita tak mudah basi. Kalau kita masak santannya, kuihnya tak mudah basi. Ya. Okay, sekali mendidih, kita akan tutupkan apinya. Okey, ada apa-apa soalan lagi, Bel? Saya tengah run through resepi ni sebelum saya pin. Okey. So kita akan masak dia hingga dia mendidih. Tak perlu mendidih terlalu lama sebab santan kalau you biarkan dia mendidih terlalu lama, dia akan pecah minyak. So what you do is dia mendidih sekejap, you terus tutupkan api. Alright, Nurul Syazana, saya tengok you ada sharekan ni. Saya dah run through. Ada pembetulan sedikit. Okey, kalau jika you boleh betulkan, untuk kelapa parut tu, kita akan menggunakan 1 sudu kecil garam ya, bukan setengah ya. Okey. Kak Zada sebut setengah tadi. 1 sudu teh garam. You rasalah untuk ini, pasal kita nak gaul dia, so it doesn't matter. You rasa dulu. Ya, rasa dulu. Kadang-kadang kelapanya basah ya. Alright, so jadi saya boleh pin ni Kak Zada walaupun setengah sudu kecil garam ya. Jangan terlalu masin dan jangan tawar pula sebab dalam resipi kita ni tak ada garam ya. Untuk kaswi kita tak letak garam pada dia punya adunan dia. Okey, dah mendidih, Kak Zada tutupkan api. Okey, dah mendidih ni ya. So, kita perlu sejukkan dahulu. Kak Zada siap-siap sebab kita nak cepat ya. Kalau tidak, perempuan boleh biarkan dia dekat luar hingga dia sejuk sendiri. Ini Kak Zada paksa dia, kita akan letak dia atas air supaya dia mudah sejuk untuk kita nak bancuh. Okey, Kak Zada sejukkan dia cara macam ni lah. Dia tak perlu sejuk sangat lah ya, hanya agak-agak suam-suam macam tu. Okey, kita sejukkan sebentar. Kalau kita tak nak buat cepat, perempuan biarkan dekat luar, nanti dia akan sejuk dengan sendiri.
Saya ni sebab saya nak cepat ya, sebab tu saya letak air di bahagian bawah. Okey, kita sejukkan dia dulu. Sejuk dia tu macam mana Kak Zaida? Kita tengok waktu dah tak ada ke? Iyalah. Kita rasa terus ke bahagian bawah dengan tangan pun boleh ya. Tak payah sejuk sangat, tak perlu sejuk sebab tak perlulah sejuk sangat, agak-agak suam aja ya. Kalau ada telur, ya kena sejuk. Sebab kita takut nanti waktu kita masukkan telur, telurnya akan masak ya kalau santan ni panas. Ini salah satu cara untuk bagi talam kita lebih tahan. Saya ada 2 penonton dekat depan. Penonton setia. Bukan main menghadap. Okey. Ini salah satu cara ya, cara untuk kita supaya talam kita tidak mudah basi. Kalau gunakan ais Kak Zaida? Ais pun boleh juga, cuma satu kerja pula lah kita nak tahu ais. Sekejap je dia ya, sekejap aja. Kemudian ada soalan, boleh gunakan pandan paste instead of pandan yang fresh tu kita blend. Boleh ke Kak Zaida? Kalau dah tak ada tu boleh ajalah ya. Cuma kalau ada daun pandan, it's better for you to use daun pandan. Sebab rasa dia memang tak akan sama walaupun bau dia ada. Ya, walaupun bau pandan tu ada, tapi rasa dia memang tak akan sama. Bau ada, bau pandan tu ada, tapi rasa tak sama. Rasa pandan asli dengan rasa pandan paste, dia agak berbeza sikit. Kalau orang yang pandai makan, dia tahu. Dia tahu pasal rasa yang artificial rasa ni, dia macam rasa ubat lah. Dia rasa macam a little bit tak ada, bukan asli. The smell maybe sama, but the taste is walau macam mana pun dia tetap lari daripada daun pandan biasa. Yang original. Yes. Ya betul, boleh cuba petang ni Ain Family, okey? Yes. Alright, yang baru tune in, hari ni menu kita adalah kuih kasui ataupun kusui, tapi dengan flavor pandan. Okey, Kak Zara buangkan air dia sekejap sebab air dia dah panas ya. Yes. So, kejap lagi saya tambahkan sekejap airnya. Tolong. Ya, Sis Mariati Arifin. Bella, ni soalan off topic hari ni. Boleh. Kenapa tu? Macam mana biryani semalam? Dah tentunya marvelous kan? Ganti air? Haruslah marvelous ya. Ganti air. Okey, kami di sini alhamdulillah ialah kita dapat hasil masakan Kak Zaida haruslah bertambah-tambah ya. Semua makan bertambah semalam ya. Dengan saya makan bertambah. Memang sedap Kak Zaida. Thank you so Dah much. lama tak masak nasi biryani Johor ni. Ya, asyik makan nasi biryani lain. Biryani Johor ni biasanya kalau orang kahwin aja kita selalu jumpa. Kan? Ataupun hari raya. Ya. Okey, satu adunan tu dapat berapa banyak? Lebih kurang 30 biji. Kak Zara guna hari ni acuan yang kecil macam ni. Ya. Dia ada 2 saiz juga. Ada satu jenis lagi yang kecil sikit. So terpulang. Kalau yang macam ni you boleh dapat about 30. Yang bertanyakan HQ, studio kita di mana? Okey, studio kita di Puchong ya, di Taman Putera Perdana Puchong. Jadi bolehlah jika anda nak tahu, cepat-cepat nak datang, bolehlah buka navigasi aplikasi di telefon bimbit anda, sama ada Waze ataupun Google. Type sahaja Simply Sugar Baking Studio dan dia akan bawa you terus ke studio Kak Zaida. Okay, so sebab tengok ada yang nak cari tak nenas ya. Nak tak nenas Kak Zaida boleh. Kita everyday, hari-hari kita buat ya. Kita buat hari-hari. So maksudnya fresh lah, senantiasa ada di kedai. Yes. Hari ni budak saya pun tengah menyiapkan tempahan ya untuk insya-Allah untuk orang Singapura. Okey, stok yang kita bawakan hari tu dah kehabisan ya Kak Zaida. Yes. Jadi we have to restock. Thank you so much. Jadi viewer-viewer yang daripada Singapura yang nak dapatkan produk Kak Zaida, bolehlah WhatsApp kita di 011 1120 4733 atau di nombor lagi 011 6420 1979.
Okey. Okey, now kita nak bancuh ya. Dia dah agak-agak suam. Kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan bancuh dia. Tolong ni. Saya pun buat dan jual kuih ni, tapi variasi sukatan orang lama guna cawan. Yalah betul ya. Orang lama semua guna cawan. Okey, kita masukkan tepung gandum. Kemudian tepung ubi kayu atau tepung ubi. Ada setengah-setengah yang buat tu dia tak letak santan ya. Pun boleh juga. Tapi saya lebih suka kalau ada sedikit rasa lemak santan pada adonannya. Okey, so kita akan masukkan air kapur. 1 sudu teh air kapur. Yang cair atau yang pekat Kak Zaidah? Yang cair. Macam ni. Ya. Okey, kita letakkan juga pewarna hijau. Sedikit pewarna hijau ya, untuk nak dapatkan warna yang cantik lah. Kak Zaidah kalau buat kuih Melayu, saya suka pakai colouring brand ni, Star Brand ni. Ya, Star Brand ni dia kita kecil-kecil kemarin pun dah ada dah ni. Dah ada this brand. Ya. So warna dia memang cantik ni. Compare tu warna-warna sekarang ni lah. Right. Okey. Dia warna dia tak lebam, warna dia cantik. Konsistensi dia cantik. Warna dia walaupun you kukus ke you bakar, warna dia akan stay. Setengah color bila you masak, dia akan change. But this one tak ya. Okey, Kak Zaidah akan tapis dia. Kita akan tapis dulu. Oi, tumpah. Okey. Pula ni, tak apa, kita kesak sikit. Kak Zaidah, ada yang bertanya kalau tak guna lompang ni, guna loyang, pakai saiz apa Kak Zaidah? Loyang 10x10. Ya, 10x10. Tolong saya ni. Ya, betul. Nur Intan, Star Brand warnanya berseri. Warna dia, ini dari kecil, zaman-zaman saya kecil dulu, Star Brand dah ada. Dah wujud. Ya, saya ingat dulu mak-mak saya memang kalau buat kuih ke, tak kira apa kuih pun dia akan guna ni. So until now, kalau dah tak ada, baru kita cari yang di bakery biasalah ya. Walaupun dia cair, tapi colour dia very good ya. Okay. Now, ini air kita dah didihkan. Kak Zaidah dah sapu sedikit minyak ya pada bahagian dalam acuan ni. Kita akan kukus sebentar, bagi dia panas. Bagi acuan dia panas Bagi acuan dia panas. Teknik ni untuk apa Kak Zaidah? Supaya dia senang keluar lah nanti ya. Okey, kita dah siap ni. Kemudian kita perlu tunggu sekejap. Lepas tu kita akan tuangkan adonan ni ke dalam acuan. Dan perlulah dikukus antara 15 hingga 20 minit. Mama Mia, kita order rempik badam. Mana tu? Singapura ke? Salam Kak Zaidah dan Bella. Kalau nak pakai gula Melaka macam mana? Kalau gula Melaka tu you kena buat yang warna coklat lah. Tak kena pula nak buat pandan, nanti dah jadi warna flavor dia, rasa dia dah lain. Ya. Kalau yang gula Melaka tu you buat warna coklat. Anyway, Kak Zaidah dah siarkan ya untuk kaswi yang berwarna coklat tu. Okay. Boleh tonton nanti. Bismillah.
Kita dapat lebih kurang antara 30 ya. Ini acuan yang sedikit besar. Dan ada satu jenis lagi yang kecil sikit. Tu mungkin perempuan boleh dapat lebih sikit lah. Alright. Jumia Jafar kata saya ada acuan ni tapi yang kaca. Pun boleh juga ya. Kalau dulu kita pakai kaca. Ya. Orang panggil acu lompang ya kalau acuan kaca tu. Senang aja kuih kita hari ni. Semalam kita dah masak yang susah. Yang renyah lah kata orang. Okey, hari ni kita masak yang simple. Yeah. Okey. Ni bahan-bahan dia pun I think senang nak dapat ya. So you just boleh buat lah ni. Rasa nak buat sekarang juga. Yes. Buatlah. Ayah Ida ada bahan-bahan silalah. Silalah. Kalau guna loyang kena panaskan dulu juga ke? Loyang tak perlu. Alas dengan plastik ya loyang. Alright, rakan-rakan viewer yang baru tune in, menu hari ini adalah kaswi pandan ataupun kusoi pandan. Ada orang dia buat kusoi, dia tak letak santan ya pun boleh juga. Warnanya lebih cantik jernih. Cuma Kak Zada lebih suka taruh sedikit santan supaya dia ada rasa lemak-lemak. Selain daripada kita makan kelapanya nanti. Okey, so kita akan kukus lebih kurang 15 hingga 20 minit. So about satu suku kita boleh angkat lah. Bila nak buat telur pindang? Telur pindang tak boleh. Macam mana saya nak mengajar telur pindang ya? Dia kena 3 hari. 3 hari atas api baru jadi telur pindangnya. Telur pindang ni dia pakai banyak daun ya. Kalau dekat sini mana kita nak cari daun pisang, daun serai adalah. Ya, dia banyak ya. Cuma kalau saya buat tu daun pisang tu saya taruh di bahagian bawah sekali. Kita susun daun pisang. Ya, dah susun daun pisang baru kita susun daun-daun lain. Ya, kemudian saya guna kicap. Kalau saya buat saya pakai kicap, saya pakai lada kering dan ketumbar. Itu kita just layer-layer dia lah. Telur tu dah dibasuh bersih. Daun banyak daun ya, daun pisang, daun jambu, daun apa lagi. Banyak daun kita akan guna ya. Dan kita susun telur tu jangan tindih. Susunnya tu biar rapat. Ya. Kemudian kita tabur lagi daunnya, garam semua. Kita susun lagi berlapis-lapis. Selapis-selapis. Lepas tu baru tuang air. Masa tuang air tu pastikan dia tidak berlanggar. Dan waktu kita rebus dia tu apinya kena kecil. Dia tidak boleh mendidih kalau kita buat telur pindang. Air tu tak boleh boil. So jadi dia renih ke ataupun renih, dia panas renih lah. je? Renih gitu. Nampaklah ada buih-buih sikit. Nanti dia lama-lama dia macam telur tu berendam dengan air panas lah. Bukan kita rebus. Rebus means dia boil. Ini bukan rebus. Sebab tu telur pindang 3 hari. Baru dia cantik. Kalau puan buka api besar dia mendidih, nanti telur tu dia belaga emang dia akan pecah. Bila pecah tu yang tak sedap. Dia akan masin nanti kalau dia pecah ya, ataupun dia mudah basi. So apinya tu, sebab itu telur pindang mahal. Satu biji sometimes can touch to RM2 ya, RM1.8 macam tu lah. Tapi orang kalau dah tahu dia makan aja. Mahal pun dia beli je. Dia memang nak makan dia sangat kan. Alamak, terpusing-pusing pula Kak Zaida ni. Asalkan sedap. Kalau tak pakai santan, sukatan sama tak? Sekejap ya, mic dia Kak Zaida buka ya. Kalau tak pakai santan, sukatan sama. Sama, airnya tetap sama. Jadi jadikan air pandan tu berapa tadi? 30 lah, 30 ounce lah. Ya, tadi kita 25 dengan 5. Ya, 5 santan, 25 ounce air pandan. So if you tak nak letak santan, so you just jadikan dia 30 ounce. Ya. Okey. Cantik warna dia. Okey, apa lagi? Ada tu. Kak Zada jauh sikit lah. Panas. Siang Kak Zada. Nanti hari-hari sauna. Tapi tak apa, bagus. Keluar toksin. Loyang alas plastik tu macam mana? Natra Ismail tanya. Yalah, loyang kena alas plastik. You kena alas plastik. Kalau you pakai 10-10, you kena pakai plastik 10-10 lah bawahnya.
Jaleha Hashim tanya, kukusan tak payah cover dengan kain? Kalau perempuan buat yang kecil macam ni, tak payahlah. Kalau nak cover kain pun boleh, tak cover pun tak apa. Saya tak cover. So kalau cover kain tu penutup perlu tutup? Penutup atau? lah. Penutup tu yang di cover kain. You bungkus penutup tu. Lepas tu penutup tu you just tutup lah. Right. Itu tu bagi wap dia tidak keluar. So that dia masak tu, wap dia tu tak turn to water. Wap tu jadi wap. Kalau dia ada ruang angin keluar, itu yang wap tu dia akan circulate balik. Wap tu nanti bila ada angin dia akan jadi air, itu yang airnya jatuh pada kuih you. Tu yang kadang-kadang kuih kita lembik, kuih kita tak cantik, kuih kita berkedut. Ya, so seeloknya tak payahlah. Tapi kalau macam ni kita buat kecil-kecil macam ni, kita tak perlu bungkus pun tak apa. Talam yang banyak telur di bahagian talam yang banyak telur yang you kena jaga steam dia. Ya, kalau tidak dia berkedut-kedut nanti. Okey. Jamia Jaafar, Kak Zaidah, apa bezanya tepung ubi dan tepung kanji? Tepung ubi dan tepung kanji, biasanya tak ada tulis tepung kanji, ada ke? Mesti ada beza lah. Tepung kanji dia lebih starchy. Dia lebih macam mana ya? Dia lebih berkanji lah untuk nak jadikan kanji. Tepung ubi ni pun boleh juga buat kanji, tetapi tak berapa strong. Kanjinya tidak strong. Ya. Tepung kanji, tepung ubi. Tepung kanji dia lebih lembik compare to tepung ubi. Right. Ya. So jadi tepung memang kita perlu gunakan tepung ubi, bukan tepung lain ya Kak Zaidah? Kak Zaidah guna tepung ubi, you pakai tepung ubi. Sekiranya you duduk di bahagian utara border Thailand, diorang ada tepung sagu. They have, ya. Ataupun Indonesia, diorang ada tepung sagu, sagu rumbia dia panggil ya. Kita kat sini tak ada, susah nak dapat. Mungkin saya pun tak tahu apa masalah ya, padahal kita setanah kita tak dapat tepung sagu. So if you ada tepung sagu, lebih better kalau you guna tepung sagu. Tepung sagu ni dia lebih kenyal. Dia lebih kenyal ya. So it's the taste lebih sedap lah. Lebih kenyal lah dia punya texture ya. Alright, siapa yang nak datang visit, nampaknya macam ramai yang nak datang visit di Bila studio tu? Kak Zaidah. Bila tu? Kena beritahu ya, kalau those nak datang tak ada live, kena let me know. So, Kak Zaidah selalu keluar cari ada kerja ya. Kalau tak ada, saya akan stay. The weekends untuk Kak Zaidah running errands. Jadi kalau you all nak datang, let us know. Boleh je WhatsApp di nombor yang sama ya, di nombor admin di 011 1120 4733 ataupun di 011 6420 1979. Okey, inform kita bila you nak datang. Kulit manggis, daun senduduk, daun singkil, kulit bawang dan macam-macam dan rempah ratus tu betul Kak Zaidah. Jangan lupa kicap. Kak Zaidah memang saya letak sedikit kicap dan you guna garam kasar, dia sedap. Ya, buat dia pakai garam kasar, dia sedap pakai garam kasar. Dia punya macam mana ya, garam kasar tu dia lama tau nak larut. Jadi dia punya lama tu yang buat dia mesra. Patutlah kadang-kadang kita makan kan ada rasa masin. Telur pindang tu dalam dia dah cukup rasa. Kat luar je, selaput luar tu je yang masin. I see. No wonder. Saya belajar, saya pakai garam kasar. Tapi orang kadang-kadang garam pun boleh lah, janji ada rasa masin kan. Ya, Ramla Saad, tepung sagu saya beli kat Shopee. Betul. Boleh dapat Kak di Zaidah Shopee. selalu lupa tentang Shopee ni ya. Kadang-kadang barang-barang boleh dapat kat Shopee tau. Yes, tepung sagu boleh order di Shopee ya. Augustine Amira Siddiq katanya tepung kanji untuk baju yang nak digosok biar keras dan licin. Tepung ubi untuk kuih. Kan? Tepung kanji untuk kanji lah ya, untuk kita buat kanji. Hai Kak Zaidah, thank you very hi. much to guide us to cook well. Love you so much. God bless you. From Kalai Bani Papu. Thanks so much for tuning in my dear. Ni ada Sis Mas Mark Tovi pun ada sharekan resepi. Thank you so much. Anyway, saya dah pinkan ya daripada komen Sis Nurul Syazana. Jadi siapa yang nakkan resepi yang tertinggal awal-awal tadi tu, bolehlah scroll ke bawah. Ada ya komen yang saya dah pinkan daripada komen Nurul Syazana untuk full resepi menu hari ini. Masak telur pindang boleh ke masak dengan guna slow cooker? Lailatul Haliza tanya. Boleh. You boleh masak dengan slow cooker. Macam kadang-kadang kalau kita pergi Sengset,
Perasan tak kadang-kadang kalau kita pergi shopping center ada seng-seng tu, bila kita lalu kita ada bau macam bau rempah tau. Tu dia buat telur macam telur pindang lah tapi telur herbs. Tu kan dia pakai slow cooker. Pecah-pecah Kak Zada tengok kadang-kadang ya. Sebab slow cooker ni dia pun kadang-kadang boil. Yang telur pindang original dia tidak mendidih. Cuma dia rasa macam telur tu you rendam dengan air panas. Macam tu. Ya. Oh, di Singapura senang untuk dapat tepung sagu di NTUC. Thank you so much for Kalau sharing. ada tepung sagu, pakai tepung sagu ya. Dia akan rasa lebih kenyal sikit compare tu tepung ubi kayu. So kita tak boleh selain daripada tepung ubi dan tepung sagu, ada juga ramai yang bertanya boleh ke tukar dengan tepung lain. Tepung sagu, tepung ubi. Selain daripada tepung sagu dan tepung ubi ni. Adakah yang kita boleh kalau you gunakan tukar tepung jagung, dia lembik ya. Dia akan jadi lembik adunan ni nanti. Bukan adunannya lembik, kuihnya akan jadi lembik. Kalau you tukar tu tepung hong kui, dia akan jadi soft lah, lembik. Seeloknya carilah tepung sagu. Tepung ni banyak ni. Mana-mana you can get. Kedai mamak pun ada ni. Ya, tepung ubi kayu ni. Kalau tak ada sagu, you pakai tepung ubi kayu ni. Syafia Bahari, Yes. studio Kak Zaida dibuka jam 9 pagi dan ditutup jam 5 petang. 9 to 5 ya. Jadi siapa yang tak keberatan tu, yang ringan-ringan je, cepat bolehlah aja singgah. nak langkah tu, bolehlah singgah. Okey, studio Kak Zaida dibuka jam 9 pagi dan ditutup 5 petang. Rohaya Basri, sebenarnya saya ni tengah tunggu next shipment dari Simply Sugar. Last order saya beli sambal crispy 2 paket dah habis. On the way. InsyaAllah Hold on the on way. tight, Kita tengah siapkan ya orders untuk orang-orang Singapura lah. Yes. Ya, pada Hold on siapa yang tahu tu tight. boleh contact Encik Muhammad Ismail ya. Dan seorang lagi Ashraf rasa saya lah, Encik Ashraf ya. Okey, siapa yang nak cari tu tepung sagu ataupun namanya kanji ya, ada setengah yang panggil, boleh tengok di Shopee yang berada di Malaysia. Rasanya di Sabah kot banyak tepung kanji. Okey, di sebab Sabah dia orang pun makan boleh ada lah, satu makanan tu ya yang macam kanji tu. Seeloknya kita pakai tepung sagu lah ya. Tepung kanji ni dia jadi macam kanji nanti. Macam mana nak cari resepi Kak Zaida episod lepas-lepas? Okey, kalau di Facebook boleh ke Photos dan cari album hashtag Jom Masak dengan Kak Zaida. Okey, di situ ada daripada episod pertama. Ataupun jika anda ada Telegram, silalah join ya. Join untuk hashtag Jom Masak dengan Kak Zaida. Search saja, type saja ya Jom Masak dengan Kak Zaida. Ngan tu dia memang bahasa sikit lah. Sebab senang nak sebut. NGAN ya. Eja dia JOMMASAK NGAN KAKZIDAH. Okey, cari kita di Telegram dan di situ insya-Allah kita tengah sibuk ni tengah sibuk nak letakkan semua resepi daripada episod pertama ya di Telegram. Dan juga anda juga boleh subscribe di YouTube channel. Okey, kontennya berbeza-beza ya, agak lain sedikit kontennya, tapi boleh join lah tiga-tiga channel ni selain daripada IG dan juga Facebook. Okey, sekarang ni kelapa yang Kak Zada dah sediakan kat sini, kita akan letakkan sedikit garam ya. Garam ni agak warna pink. Mangkau la ilaha illallah. Ringan. Melayang dia. Melayang, terbang. Ya, kita kesat dulu. Apa tadi tu? Sabah guna tepung kanji untuk buat ambuyat. Ambuyat tu. Ina Haji Ahmad kata. Ambuyat dia. Okey, ni kita akan gaul dia. Okey. Kelapa bersama dengan garam. Dia mesti nak ada rasa salty a bit ya, baru dia sedap sebab kusoi kita tak ada garam tadi pada adunan dia ya. So perlu ada rasa masin sedikit di kelapa ni. Alright, so jadi yang dah join Telegram, thank you so much. Yang belum tu cepat-cepat join Telegram ya. Okay. Alright, so Kak Zaidah campurkan dengan garam. Untuk kelapa putih ni ya. So kelapa putih ni kita akan salutkan dia lah Kak Zaidah. Kita akan balut dia ataupun kita akan buat hiasan sikit kat atas dia lah. Right. Okey, sebentar kita nak tunggu dia masak. Okey, kita akan gaulkan dia dengan garam. Rasa dululah. Kelapa nak dikukus dulu ke? Terabuk.
kenapa ya tangan Kak Zaidah pagi ni ya. Pegang semua jatuh kalau nak tahan lama, perempuan kukus. Right. Kalau nak terus makan, tak payahlah ya. Tapi kalau nak berniaga ataupun nak tunggu lama sikit, baru nak dihidangkan, seloknya dikukus dulu. Kukus dalam 10 minit, 5 minit cukup. Kalau nak tengok cara, ada you untuk episod yang ada episod yang awal-awal Kak Zaidah buatkan kaswi tu kaswi yang berwarna coklat tu. Okey, kat situ rasanya Kak Zaidah ada buat cara steaming kelapa ni Alright, satu adunan boleh dapat lebih kurang 30 dengan saiz 30 ni ya. Saiz lompang ni namanya. Ni Bel, tunjuk ni. Right. Saiz ni dia agak besar sikit ya. Kalau ada yang satu jenis tu dia smaller a bit. Okey. Okey, ada apa-apa soalan Nur lagi sementara nak tunggu masak? Nur Asma Saman kata bila tengok wajah Kak Zaidah yang berseri selalu terpancar keikhlasannya. Suka tengok Kak Zaidah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi rasa macam kurang sikit ya, so saya tambah sikit lagi garamnya. Yes. Okey, So, ada apa-apa garam lagi? ni mengikut kepada cita rasa kepada rasa. masing-masing. Kadang-kadang you pakai garam sekarang pun ada yang masin, ada yang tak ya. Especially garam yang macam rock salt ni semua tak masin ya. Compare tu garam yang putih tu. Right. Okey. Ada lagi Bel. Apa nama Telegram Kak Zaidah? Jom masak dengan Kak Zaidah ya. Dengan ejaan saya ulang lagi sekali. JOMASAKNKAKZAIDAH. Okey. Alright, harapnya you all boleh jumpa ya. Jom masak Kak Zaidah. Ataupun nanti sebentar lagi tim social media Simply Sugar Baking Studio akan buat posting dan you all tinggal klik sahaja link ataupun pautan yang tersedia dan anda boleh join terus untuk grup Telegram Jom Masak Kak Zaidah. Okey, lagi 5 minit kuih kita akan masak. Now, bila kuih kita masak, kita tak boleh terus keluarkan dari acuan. Ya. If you try to keluarkan dia panas-panas, dia akan jadi flat. Dia akan lepeh nanti. So, kena tunggu dia sejuk baru you boleh keluarkan dan baru dia duduk nicely bentuk dia. Nice lah. Kalau tidak, you paksa dia akan melepek nanti. Dia akan lembek. Ya, so, kita kena tunggu dia sejuk baru kita boleh keluarkan dari acuan. Kak, betul nampak sangat kejujuran ya. Semoga Allah membalas semua kebaikan Kak. Amin. Thank you for the doa. Alright, okay, Yes. dah join Telegramnya. Thank you Bella, you are most welcome. Puan Yans, Zaidah sangat ikhlas mengajar. Alhamdulillah. Saya ni ngajar bukan baru ya. Daripada tahun 80-an saya dah mula mengajar. Awal 80-an saya dah start mengajar ya. So I think dah sinonim lah dengan jiwa. Kenapa tu Bel? Okey, sebentar lagi tim social media Simply Sugar Baking Studio akan sediakan link dan you all tinggal klik terus join Telegram untuk program Jom Masak Kak Zaidah ni, okey? Bel, perlu tak dikukus kelapanya? Kalau you nak berniaga ataupun you nak makan lambat lagi, saya tak kukus, melainkan kalau nak berniaga. Kalau setakat nak makan terus tak perlu kukus. Ya. Kalau you kukus dia akan a little bit dry lepas tu. Ya, kalau you yang fresh ni kalau kita nak makan terus tak payah kukus. Dia lebih sedap. Santannya tu masih basah pada kelapanya. Ya. Kalau nak berniaga baru kukus. Alright, thank you so much. Ija Jaja. Ya, betul. Apa dia tu? tak ada space ya, no space. Itu ejaan saya tadi, tanpa space. Saya sebut letter saja ya. Jom Masak Kak Zaidah. So boleh tengok ni komen daripada sis Ija Jaja. Bolehlah type yang sama apa yang Ija Jaja letak dekat dalam bracket tu. Okay, dan jumpalah untuk Telegram Kak Zaidah. Okay. Good job Puan. Ya, thank you. Macam mana nak join Telegram Kak Zaidah? Tu Jiha Hasna sebentar lagi tim social media Simply Sugar Baking Studio akan sediakan pautan dan link untuk you all klik dan terus join grup masakan Jom Masak Kak Zaidah di Telegram ya. Okey.
Dan eventually kita akan masukkan satu episod dan sebab masih belum penuh di Telegram, tapi hang in there, memang kita akan ada ya. Bayangkan kita ada 216 episod dan setiap hari insya-Allah kita akan update you all from time to time. Okay, thank you so much. Maaf puan, macam mana nak tahu masaknya Kaswi guna loyang 10x10, berapa masa kukusnya? 20 minit. Ya, 20 minit you dah boleh angkat. Tapi jangan potong dulu. At least 2 jam macam tu baru boleh potong. Kalau tidak you tak boleh potong, dia lembik nanti ya. Right. Dia ada set. Dia sejuk tu dia akan set sendiri. Then baru you boleh potong. Sukatan macam mana tu Ros Mani Arifin? Sukatan apa ya? Sukatan apa? Okey, memang kita tak menggunakan cawan, kita tidak menggunakan gram untuk hari ni, kita hanya menggunakan ounce ya. Jadi, untuk ounce bukan resepi daripada Kak Zaidah saja. Kadang-kadang you search untuk resepi lain yang menggunakan ounce, anda memang perlu ada scale yang boleh timbang dengan mode ounce ya. Tunjuk lagi sekali sementara nak tunggu. Yes. Sementara nak tunggu kuih Kak Zaidah ni masak ya. Kak Zaidah guna timbang ni je. Dia ada 2, 1 gram dan 1 gram, ni gram dan bawahnya ounce. Jadi kita ada mode dekat sini, kita tukar kepada mode, tekan mode, nanti dia akan tunjuk ke mana you nak apa gram. Tekan mode ni nanti ada arrow ke gram. Patut you timbang lah kalau gram. Kalau you nak pakai ounce, you tekan lagi mode tu hingga dia turun ke bawah. Dan you timbang je lah pakai ounce. Jadi tak perlu you nak convert dia, tak perlu pening-pening lah. Ni lebih senang ya, ni lebih accurate, tepat. Daripada you try to convert dia. Waktu kukus tu api kuat atau sederhana? Kalau dapur macam ni api kuat, kalau dapur yang besar pressure api sederhana. Kita tak perlu wap dia terlalu kuat ya. Okey, now dah masak dah. Nampak tu? Dah masak, so kita akan keluarkan dia. Hati-hati ya dengan wap agak panas ya. So Kak Zaidah buang sedikit airnya dulu. Okay. Kita perlu sejukkan sebelum kita keluar. Jangan keluarkan waktu ni ya. Nanti takut dia bukan takut, dia memang akan lepeh. So Kak Zaidah akan paksa dia, kita akan masuk dia dalam chiller sekejap. Untuk kita, apa orang kata, instant lah nak sejukkan dia. Nak paksa dia, so kita akan masukkan dia sekejap dalam freezer. Sebab saya nak tunjuk you all hasil kita buat hari ni ya. Alright, dah masuk grup Telegram, Kiki. Sebab tak sabar. Okay. On the way, okay. Ada juga resepi sebab kita baru sahaja open up this group di Telegram minggu lepas. Jadi eventually semua resepi akan build up untuk you daripada episod yang pertama sehinggalah episod yang hari ini. Okay. Hold on tight. Okay, Kak Zaidah akan masukkan sekejap dalam fridge ya supaya dia sejuk. Dan kita boleh tunjukkan sama-sama hasil kita buat hari ni. Ya, tolong Pia. Okey, wah, ada buku pun boleh. Ada lesung pipit Kak Zaidah. Macam Bella punya lesung pipit. Lesung pipit orang tua. Kita keluarga memang ada ya. Tangan Puan Zaidah macam tangan bionik lah, tahan panas. Masya Allah. Ini orang lama. Ya, orang yang selalu main dengan masak ni dia dah macam kematu lah. Kematu. Saya tak boleh kalau pakai kain-kain, saya macam rasa macam lambat. Ya, itu tak yang puas. Saya tak puas. Jadi itu yang saya lama-lama tangannya jadi macam bionik lah tadi. Okey, ada suggestion ayam masak kurma Kak Zaidah. Ayam masak kurma, ada. Kurma ada ya? Dah, saya dah bagi ya. Ayam kurma dah bagi. Nah, untuk episod sebentar saya checkkan. Ayam kurma saya dah bagi ya. Kurma ayam tu boleh masak dengan daging, sama je. Ya, cara dia sama. Episod yang ke-71. So kalau nak cari terus di Facebook, bolehlah pergi ke search bar dan type #71 #jom masak dengan Kak Zaidah. Okay? Okay. Alright. Kita tunggu sekejap ya. Kita punya kuih yang tadi tu kita sejukkan ya sekejap.
Alright, Asma Pola, nak dapatkan nombor telefon rakan niaga kita di Singapura, bolehlah WhatsApp kita dulu ya untuk kita berikan detailsnya dan lokasinya pun di mana. Kita boleh bagi full detail ya. Okey, WhatsApp sekarang di 011 1120 4733. Di talian yang lain 011 6420 1979. Okey, tengok Kak Sada ingat saya arwah mak saya macam ni lah, senyum. Nisa Durani kata. Alhamdulillah. Saya dah dapat banyak resepi dari Telegram Kak Zaidah. Alhamdulillah. Ya, tim social media City Sugar Baking Studio dah sharekan ya episod yang pertama 10 yang pertama untuk program Jom Masak Kak Zaidah. Jadi boleh klik saja link dan dia akan terus direct you ke video resepi berkenaan. Alright. Untuk di Johor tak ada ke Kak Zaidah? Siti Nur Zakia. Kita belum ada lagi ya sebab kita ini pun masih kita masih tunggu arahan daripada kerajaan ya. Ni sekarang dia memang buka tapi saya takut nanti bila kita dah hantar suddenly dia close back, kita akan having problem dengan penghantaran nanti ya. So kita tunggu semua dah reda betul. Baru kita boleh hantar produk kita ke Johor Bahru. So sementara ni perempuan boleh order, kita boleh post ya. Dan kita akan buka nanti dropship ya. Dropship ya untuk produk Kak Zaidah. Sementara ni kita agent kita bukan bekukan lah ya, sebab kita takut nanti bila kita hantar barangnya banyak, perempuan tak boleh nak edar. So kalau dropship tu senang, maksudnya dropship tu memang dah ada orang mahu. Memang dah ada orang yang minta. Tu kita akan post ya. So kita perlukan dropship ya. So nanti boleh hubungi nombor yang Bel bagi tadi ya untuk dropship. Alright, di 011 1120 4733 atau 011 6420 1979. Ya, kita takut ya Bel. Kalau ejen ni kita takut apa? Ejen dah pegang barang. Suddenly tak boleh nak hantar. Tu yang kita takut sebab anytime kalau ada apa-apa kes mungkin sebab Perdana Menteri kita pun ada beritahu itu ya. Dia kata benda ni pun anytime boleh tarik balik. So kita pun tak tahu tu ya. So kita takut nanti kalau dah ada barang pada perempuan, susah perempuan nak post pun tak boleh. Jadi masalah. So kalau dropship senang. Dropship you dah tentu ada yang nak membeli dan kita akan terus hantar pada yang nak membeli tu. Alright, yang mencari dia kata yang kasih coklat episod berapa Bella? Rubiah Selamat episod yang ke-5. Jadi kalau nak terus cari di Facebook bolehlah ke search bar, type #05 space #Jom Masak dengan Kak Zaidah, okey? Resepinya sama je, cuma perempuan tukarkan gula merah tu ya. Gula pasir kepada gula merah dan jangan letakkan air pandan. Ya, jadi dia akan ada tak ada rasa pandan lah, tapi ada smell of daun pandan. You just put daun pandan 2 helai, masak air gula tu. Ya. Okey, laju sangat. Saya ulang lagi sekali nombor. Okey. Salin, jangan tak salin. Okey, di 011 1120 4733. Nombor yang lagi satu di 011 6420 1979. Okey. Sis Rohayat sebentar lagi tim social media Simply Sugar Baking Studio akan sharekan pautan ataupun link untuk you all klik dan join Telegram program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Okey. Hold on, hang in there. Sebab buat masa ni kita masih boleh berbual lagi sementara kita nak tunggu kita punya kuih kaswi tu. Kita ada sejuk. Customer ya. Melambai kita dari luar. Melambai daripada tingkap ya. Alright, Zahra Abdul katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya selalu buat kaswi ni tapi gula merah. Saya buat tak pakai santan. Nanti nak try resepi Kak Zaidah lah pula. Memang yang sebenarnya original kaswi memang tak pakai santan. Ya, dia pakai gula merah tu, dia bancuhnya dengan tepung. Cuma saya letak sedikit santan sebab dia lebih sedap lah. Dia lebih rasa
lebih rasa lemak lah, ya. Kalau perempuan tak suka tak apa, ya. Just boleh pakai air pandan biasa ataupun just air gula merah pun boleh juga. Alright, ada suggestion ni Kak Sada. Saya Yes. macam tak pernah jumpa lagi, tapi suggestionnya kentang ball bersama kuah. Oh, macam meatballs Tapi Macam meatballs kentang. Kentang sahaja ke ataupun ada daging-daging yang lain di dalam kentangnya? Mungkin boleh share dengan kita ya. Biasanya ada daging lah, takkan kentang aja, mesti ada flavor sikit lah, daging ke ayam ke. Ya, nanti tengoklah Kak Zada check resipinya. Ya, saya tengok-tengok dulu. Alright, Yes. join Telegram. Alhamdulillah, thank you so much. Aisyah Arif, okay. Tutup kukusan tak payah letak kain supaya air tak jatuh di kuih. Ferry Niai kata. Alright. Saya share. Memang. Okey, rakan-rakan yang share, thank you so much. Dan saya ada nampak juga yang sharekan nombor telefon untuk untuk WhatsApp ya. Thank you so much. Salam puan, boleh ajar resepi kacang pul? Kacang pul Kacang sudah. pul dah ya. Kacang pul saya dah bagi ya. Bel, dapatkan nombor kacang pul saya dah bagi. Boleh. Alright, kita cari mana kacang pul. Antara episod yang awal ya. Kacang pul awal ya. Ada. Mana pula? Sekejap ya, Bel mencari number untuk kacang pul kita, episod ke berapa. Episod yang ke-36. Nampak tu. Tahun lepas tu ya. Awal lagi. Awal program kita masa tu lah. Kacang pul. I try 5 time already kuih kasoi. Thank you so much. Sedap lah tu. So hari ni kita buat pandan ya. So rasa lain sikit lah. Salam Kak Sada. Bella dah masak ke Kak? Lambatlah hari ni. Sister, kita dah tengah tunggu kuih sejuk, sister. Okay, it's okay. Tak apa. Sebentar lagi kita akan savekan video ni. Untuk di Facebook, kita akan savekan video dan you all boleh search ke videos ataupun type sahaja resepi untuk menu hari ni. Kemudian di IG, you hanya boleh hanya terus pergi ke IGTV dan ada title. You tengoklah title untuk hari ni adalah kasui pandan ataupun kusui pandan. Puan, ajarlah macam mana nak buat halwa muskat. Halwa muskat ni dia renyah sangat buat dia. Sangat-sangat renyah ya. Jadi saya bukan pasal kita live kita tak buat recording ya. Video record tu mungkin boleh lah. Dia banyak kerja yang sebenarnya buat halwa muskat ni. Dan arwah tok saya dulu memang one of the best lah dia punya arwah muskat. Cuma saya cakap terang ya, saya memang tak suka sangat makan dia. Sebab itu sesuatu benda yang kita tak berapa suka makan, kita tak akan ambil pot sangat resepinya. Jadi bila tok buat tu kita tak ada beria nak tengok, beria nak belajar. Ya. Tapi saya tengoklah macam mana dia basuh tepung tu ya, dia buangkan tepung tu ya. Jadi susah, dia tak susah tapi dia proses tu lama. Ya. InsyaAllah saya cuba nanti, but not now, insyaAllah lah ya. Saya cuba fikirkan macam mana cara nak tunjuk. Sebab suggestion halwa muskat ni dah lama ya. Daripada tahun lepas je, masih belum lagi dapat untuk disiarkan. Dia sama juga dengan apa tu, acar buah ya. Acar buah pun saya memang nak ajar, cuma saya kena cari masa yang sesuai nanti ya. Sebab acar buah pun lama ya, you nak jerukkan dia. Kemudian you nak masak kuah dia tu, kuah apa, acar tu ya, lama, bukan 1 jam 2 jam tu kalau nak masaknya tu. Lama nak bagi dia keluar dia punya jus buah yang kita guna. Ya, insyaAllah nanti saya cuba cari jalan untuk macam mana saya nak pendekkan. Salam puan, boleh ajarkan talam tako? Harap Bella baca. Tengah baca ni Kak Tako Jah. dah lah. Dah. Tako dah kan? Tako dah ya. Tako Kak Zada dah bagi dulu. Tako, perbezaan tako dengan kuih seperti tepung pelita semua, tako dia ada water chestnut. Yes, itu yang sedap tu. Dia ada sengkuang Cina tu ya dalam dia. Itu bezakan tako dengan kuih Melayu kita lah ya. Tako ni pelita. Thailand ya. Tako ni is a Thailand punya recipe. Right. Okay, so kuih tako kalau nak cari untuk episod yang ke-39. Saya dah bagi ya tako. Boleh tunjuk kuih kacau keledek. Kacau keledek belum.
Itu pun lama tu nak mengacau ya. Tu pun saya fikir juga tu. Kacau keledek belum ya? Lepas saya nak kacau tu lama juga tu ya. Kacau How about keledek. kuih chang? Please Kak Zaidah. Kuih chang, saya nak cari daun tu kat mana ya? Oh sister, you're so sweet. Wan Fauziazi kata Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Dari Ipoh ni tengah vacuum rumah, berhenti sat rehat tengok secantik manis dua orang ni masalah. Oh so sweet Wan Fauziazi. Thank you so much. Jangan tergendala kerja sudah. Ya. Okay, Nisa Belmoda. Salam ladies. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Love to watch your live show from Melbourne. Nak belajar pau kukus. Pau kukus pun dah ada ya dalam suggestion. Bila tu Kak Zaidah? Itulah nak tunggu dia naik. Nak buat pau, nak buat roti ni, dia punya proses naik 2 kali ya. Dia bukan macam sekali naik terus buat. Tak, dia kena, you dah adun dia, you kena tunggu dia naik. Dah naik, lepas tu you kena timbang, nak tunggu dia naik lagi. Ya. Jadi 2 kali proses naik tu at least 2 jam. Saya nak siapkan awal, nanti tengoklah ya insya-Allah. Ya, itu semua saya nak memang roti, donat, pau ya. Insya-Allah saya akan cuba Kak Zara tengah nak fikir tu cara macam mana saya nak buat tu. Ya. Tu Aziza Riri kata, ya Puan Zaidah, memang renyah nak buat hawa maskat, kena buang getah, tepung gandum tu. Kena cuci gandum dia. Tepung tu kena basuh, lepas tu kena kacau lama. Betul. Saya pernah tengok kena berhari-hari yang membuatnya. Saya tok saya pun dulu ya, one of the best. Saya tengok orang datang mesti cari hawa maskat dia, tapi saya masa tu kecil ya. Kita tak suka makan sebab dia minyak sapi kan. Kena kacau tepung tu dengan minyak sapi. Cuma you nak kena tengok tu macam mana nak cuci dia tu. Dia kena cuci buang airnya. Jadi nantilah ya mungkin kita boleh buat video ke apalah. Okey. Kuih tepung per liter Syahzaidah saya buat jual. Sedap. Alhamdulillah. Itulah ni kenapa ni? Sharifah Rohani Muhammad katanya saya pernah buat kuih kaswi ni tapi dia macam liat, tak kenyal. Terima kasih, saya dari Singapura. Kenapa tu? Mungkin boleh share dengan kita tepung apa masalah. Tepung yang pengguna tu ya. Ya. Akak pun nak join link juga. Boleh. Sebentar lagi tim social media Simply Sugar Baking Studio akan providekan link. Akak tinggal tekan saja, okey? Salam dan Puan Zaidah. Resepi bingka labu episod berapa? Bingka labu ada ke? Dah bagi rasanya macam ada. Tapi yang ni memang kita kena cari. Kak Zada dah lupa ya bingka labu sebab kita ada. Tak adalah Bel. Bingka labu is for my class. Right. Itu kelas demo ya. Kelas berbayar itu bingka labu. Tak ada ya. Puan masa ni masih belum disiarkan. Itu kelas berbayar kelas saya berbayar. ya. Okey. Hold on tight. Hang in there. Jika you nak, tunggu nanti kita akan sharekan latest update jika ada kelas lagi yang akan Kak Zaidah conduct soon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari walau kami dekat seberang tapi saya suka lihat siaran ni. Kerana kuih-kuihnya hampir sama dengan kuih-kuih nenek saya zaman dulu. Salam dari saya di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Riau. Okey, Riau dengan kita tak jauh beza ya dengan orang Malaysia, Riau ya. Sebab dekat je kan. Percakapan kita pun lebih kurang sama ya. Yeah. Sebab orang Malaysia pun ramai juga dari keturunan Riau ya. Yes. Sekejap ya. Kak Zaidah, boleh tak resepi yang Kak Zaidah kongsi? Apa tu? Kita semua dibukukan, please. Memang nak dibukukan, insya-Allah. Nanti kita akan wawarkan ya, insya-Allah. Salam Bel Kak Zaidah. Semalam baru tengok Kak Zaidah dalam majalah Saji tahun 2008. Kak Zaidah cantik sampai sekarang. Mas Ricky Rainey kata. Siapa tu? Mas Ricky Rainey. Okey, saya tak ada tahu majalah tu. Dulu saya ada tapi mungkin ada yang pinjam saya. Sampai sekarang saya cari itu majalah tu. Tak ada dah. Saya sendiri tak ada simpanan dia. Oh, lama tu. Mana you dapat ya? Masa tu masa tu anak Kak Zada yang bungsu, yang kecil sekali, masih bulan lagi lah. 2008? Oh, cucu lah. No, my 2008. 2008. 2008 tahun berapa 12 tahun yang lepas. That is the second one. The first one tu saya cari tak jumpa. The first one tu tahun bila? The first one tu anak Kak Zaidah sekarang dah 22 tahun. So 22 tahun. Saya cari majalah tu
tak tahulah mana ya. Dia tengah baby. Majalah tu memang ada gambar dia sekali dengan saya lah. But Saji baby lagi masa tu. Saji. Majalah Saji. Thank you so much Sis Mas. Yes. Mengimbau kembali. Mas Mak Tobi kata kuih chang saya baru buat beberapa minggu lepas. Banyak kerja nak buat tapi memang kerja. lazat. Adalah pula yang nak menempah. Selamat maju jaya. Puan Mas kita ni banyak ya resepi. Saya tengok dia ada tag saya. Orang rajin masak ya. Alhamdulillah. Good, alhamdulillah. Betul, thank you so much. Nurah Rahman kata, Yes. halwa muskat kena buang gluten. Tengok Tengku Yes. Permaisuri Aziza buat memang memang old school Dah punya habis. sajian istana. So dia memang mengambil masa sedikit. Makan masa ya. Saya dulu memang buat alum muskat ni ya. Tapi pasal kita kecil waktu tu, kita tak berapa suka makan sebab dia minyak sapi. Dia punya smell tu, dia sebenarnya tak ada apa-apa. Dia tepung je. Tepung dengan minyak sapi. Gula. Itu saja bahan dia. Cuma cara penyediaan dia tu agak rumit ya. Dia makan masa berhari-hari. Alright. Okey, cuba ambilkan kuih tadi. Kita tengok dah boleh tak kita keluarkan dari acuannya. Okey, kita tengok kuih kita tadi dah boleh keluarkan. Tak? Mariati Arifin kata, apa resepi Kak Zaidah ajar kat sini, saya ikut je. Semua sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejuk lah belum? Okey. Ni dah sejuk sikit lah. Kita paksa dia ya. Kita masukkan dia dalam chiller so that dia senang kita nak keluarkan. Yang sejuk ni loyangnya. Kuihnya belum sejuk sangat lagi ya. Alright, kita keluarkan. Dah ada dua cara. Satu cara ialah kita letak daun kelapanya di bahagian atas. Ni Kak Zara terus taruh atas daun pisang lah. Tu bel. Nampak bel? Kalau boleh tunggu dia sejuk lagi sikit. Lagi cantik dia keluar. Tergoyang-goyang dia. Ya. Dia So, masih memang suam-suam kena lagi ni. tunggu ya. Kalau jika kita Tengok tak ya, dia tak melekat ya. Kalau kita sapu minyak, dia tak melekat. Jadi kalau kita sejukkan di room temperature, berapa lama lebih kurang Kak Zaidah? 1 jam, 2 jam macam tu lah. Lama juga ya sebab dia agak tinggi. Senang aja keluarkan dia, dia tak melekat. So dia boleh golek-golek lagi. Goyang-goyang lagi ya. Okay. Oh, Jainul Abu Bakar kata, Bella, di Singapura, ya saya, di Singapura kentang ball tu kegemaran orang Singapura. Daging cincang bulat-bulat disalut dengan kentang berkuah sup. I see. Okay, nanti saya check. That's interesting. Siapa yang suka makan kentang lah tu ya. Favorite lah tu. Ada orang tak suka kentang. Yes, Prem Core, very nice. Yes, it is. Oh yes. Cantik kan? Tu Rosnima Awang kata comelnya. Kalau sekiranya perempuan tidak pakai santan, dia akan jadi hijau jernih. Ya, hijau jernih. Macam ni hijau agak pasal ada santan, dia jadi hijau macam hijau susu ya. Perempuan kena tunggu dia sejuk betul baru dia cantik keluar. Ni dia agak kembang juga sikit pasal dia masih suam. Okey, nampak tu cantik ya. Kemudian atasnya nanti kita akan letak sedikit kelapa. Alright, yang baru-baru masuk ni, yang baru tune in, kalau nakkan resepi scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, ada full resepi di situ dari komen Sis Nurul Syazana untuk menu kaswi pandan ataupun namanya kusui pandan. Comel. Bila kita letakkan kelapa macam tu, so cute. Ya, dia nampak kalau nak sedap kita gaulkan semua macam ni. Kejap lagi saya tunjukkan macam ni kita gaul dia. Oh, di Indonesia kalau kami di sini bilang tu kuih lompang. Kat sini ada juga lompang, tapi lompang kita Lain lain resepinya. Lompang dia agak kenyal sikit.
Boleh. Saya tolong jawabkan untuk Kak Zaidah ya. Apa Kalau dia nak tu? pakai loyang 10x10 untuk resepi hari ni. Ini agak hijau susu ya, sebab kita letak santan ya. Kalau perempuan tak nak letak santan, dia akan jadi hijau jernih. Tapi hari ni Kak Zaidah ada addkan santan so- untuk nak rasa lemak ya Kak Zaidah. Okay, this is how some people dia akan buat macam ni ya. Ni pun cantik juga macam ni. Dia akan gaul ke semua sekali dengan kelapa. Okay, nampak tu. Kalau boleh kena tunggu dia sejuk sikit lagi ya. Jadi dia jadi cantik sikit lah. Ini agak goyang-goyang sebab dia tengah lembut lagi ni. Dia Itu Aziz cari dikata kalau nak tahu kuih kaswi tu sedap, kalau nak beli goyangkan meja yang bekas kuih tu, kalau tergedik-gedik tu, pasti kuihnya sedap. lembut lah ya. Yes. Okay. Sedap ni ya. Kalau dia tak banyak rasa, tak banyak rasa lah. Dia hanya rasa pandan dan rasa kapur. Okay, simple aja. Bahan pun tak banyak. Alright, sis Mas Mark Tovi ada ucapan untuk Kak Zaidah. Apa tu Mas? Katanya saya semakin rajin memasak sebab Kak Alhamdulillah. Zaidah Ibrahim telah membakar semangat saya untuk mencuba dan terus mencuba. Thank you Kak Zaidah. Lot of love for you. You are most welcome Mas. Thank you so much for viewing kita daripada lama juga ya. Kira peminat setia lah ni ya. Thank you so much. Thank you so much ya. Dan Kak Zaidah happy dengar membakar semangat tu. Ya betul, masak ni kadang-kadang nak kena ada semangat. Kalau kita masak asyik orang kata tak sedap je, lama-lama kita pun malas nak masak kan. Okay, so saya penuhkan sikit dulang ni so that dia nampak cantik. Ni ada dua cara ya untuk kita serve dia. Satu, kita golekkan semua dengan kelapa. Dan satu lagi is kita taruhkan punjuk-punjuk kelapa di bahagian atas. Okay. So sikit lagi lah saya habiskan. Kita kasih penuh keliling tu. Baru dia nampak cantik. Kak Zaidah, apa beza Yes. kuih lompang dan kuih kaswi? Kalau kuih lompang selalunya tengahnya berlubang. Thank you. Itulah beza dia kuih lompang. Tengah ada berlubang. Okey. Kuih Melayu ni dia tak banyak beza sebenarnya. Lebih kurang sama je. Bahan-bahan yang digunakan pun lebih kurang sama ya. Dia tak ada banyak beza. Dia akan pakai santan, dia akan pakai tepung gandum, dia akan pakai tepung beras, tepung pulut, tepung sagu ya. Lebih kurang itu je lah. Dia pusing-pusing balik. Ini bukan kuih nona manis ya, tapi ini adalah kuih kaswi. Nona manis kusui. Kusui. Nona manis dia tak ada kelapa. Saya pun nanti saya ajar nona manis tu ya. Nona manis dia tak ada kelapa macam gini. Kelapa biasa kuih yang bersalut dengan kelapa ialah kuih kusui ataupun kaswi. Boy, hello dia tu ada kol-kolah lagi panjangnya L dia tu. Okey, Zamsarina Ali katanya hello Bella, nak tanya Kak Zaidah. Boleh, hello, back to you. Kapur tu nak sukat macam mana ya? Ambil satu sudu kecil apa tu? Satu Then sudu kecil. kita bancuh ke or macam mana ya? Macam ni. Kalau kita beli dia kan dia ada air macam ni. Ataupun you just put air. Dah sebelah tu dah habis ke low battery. Okey, kita letak air. Ambil airnya tu kan, nampak tu airnya tu. Airnya dalam kapur. Kapur ni dia kalau you biar dia kering, you tak tahu air, dia akan crack, dia akan keras. So you kena keep on putting the air dalam dia, air pipe ya. So that nanti bila you nak pakai, you just ambil airnya je. Kalau you biarkan dia kering, dia akan keras, nanti dah tak boleh pakai. Ya, so bila airnya dah tinggal sikit, you kena tambah. Tambah ya. Nak pakai just ambil saja 1 teaspoon. Jangan ambil kapurnya. If you ambil kapurnya, nanti you makan sometimes boleh sakit perut ya. Ada orang kalah dengan kapur ni ya. Okey, dah siap dah kita punya
kuih kusoi kita, kasui kita. Alhamdulillah, syukur. Selesai dah menu untuk hari ini. Hari yang kedua untuk minggu ini. Nampak tu goyang-goyang gedi-gedi. Macam mana tu? Kita goyang-goyang sikit. Okay. Very nice. Sedap ya. Okay. Alhamdulillah selesai dah untuk menu kasui atau kusoi pandan. Alright, thank you so much Kak Zada for the recipe. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok ya. Dengan menu yang lain. InsyaAllah. So, okay, ni dia hasil yang kita buat tengah hari ni. Kuih kusoi daripada scratch, daripada start masak sampailah siap kuihnya. Okay, so harap puan-puan berpuas hati dengan resepi tengah hari ni. So harap boleh cuba dan dah siap boleh tag Kak Zaidah. Saya nak tengok juga hasil yang puan-puan masak menggunakan resepi saya. Okay, so hingga kita jumpa lagi esok, insyaAllah doa yang baik-baik untuk Kak Zada. Semoga sihat dan kita boleh panjang umur, kita boleh berjumpa lagi ya. So insyaAllah kita jumpa esok dengan menu dan resepi yang lain. Assalamualaikum, bye. Bye, Assalamualaikum.